Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud puasa itu merupakan perisai yang mana seorang hamba itu berbenteng dengannya daripada panas api neraka. Sesungguhnya ibadat puasa ini mempunyai 1001 macam keistimewaan dan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada bulan Ramadan, tidak ada diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Bahkan berpuasa itu seandainya kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama dan juga hadis-hadis Nabi SAW, terdapat banyak hadis-hadis Nabi yang memberikan galakan dan dorongan tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan ini, bulan yang digelar sebagai Syahrus Sabri, bulan kesabaran, bulan yang digelar sebagai Syahrun Najah, bulan kelepasan daripada api neraka, siapa yang masuk ke dalamnya dengan niat yang ikhlas dan keluar daripadanya dengan membawa sijil istiqamah, maka sesungguhnya orang-orang ini akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jaminan terlepas daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ibadah berpuasa, seseorang itu seolah-olah sedang merintis jalan untuk dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawasanya di akhirat nanti akan disediakan syurga yang khusus bagi orang yang berpuasa. Bahkan di sana adanya pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk melalui pintu itu melainkan hanyalah untuk orang-orang yang berpuasa sahaja. Maka apabila pintu itu ditutup dan masuk semua orang yang berpuasa ke dalamnya, sesiapa pun tidak akan masuk lagi daripada pintu tersebut. Maka seseorang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, orang ini seolah-olah sudah menempah tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasa juga mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Di antaranya ialah ibadah puasa ini merupakan suatu perkara yang terbanyak mengampunkan dosa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau boleh kita sebutkan sebagai kafarah, mengampun dosa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis baginda bahawasanya orang yang berpuasa ini diampunkan oleh Allah. Antaranya sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa berpuasa, yakni berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan erti kata lain menahan dirinya daripada makan dan minum dan melakukan hal-hal yang boleh membatalkan puasa, dia berpuasa dengan keadaan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan ampunkan baginya segala dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan disebutkan bahawa dosa-dosa yang diampunkan itu, kata para ulama, bukan sekadar dosa-dosa kecil, bahkan ia juga menurut sebahagian pendapat termasuk dosa-dosa yang besar. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa ini mempunyai 1001 macam kelebihan. Antara lain, selain daripada puasa dapat menghapuskan dosa, ianya juga menjanjikan ganjaran pahala yang tidak ada hadnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Ini hadis qudsi. Allah Taala menyebutkan bahawasanya setiap amalan anak Adam itu ada ganjaran yang khusus untuknya, yang ini bergantung kepada tahap ataupun perbuatan amalan seseorang hamba itu. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana sesungguhnya puasa itu ianya untuk aku dan aku yang akan memberikan sebaik-baik ganjaran kepadanya. Para ulama mengatakan bahawa puasa itu nilaiannya tidak ada had dan tidak ada terbatas, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jawapan yang subjektif. Fa innahu li, sesungguhnya ia untukku, aku akan memberikan ganjaran kepadanya. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mana disebutkan ganjaran yang banyak kepada ibadat puasa ini, jelaslah kepada kita bahawasanya seseorang yang berpuasa itu
akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darjat yang khusus yang mungkin tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Maka untuk mendapatkan kelebihan ini, marilah sama-sama kita menghayati dan melakukan ibadat puasa dengan bersungguh-sungguh dengan memelihara segala adab-adab dan tata caranya. Di antara lain disebutkan bahawasanya seseorang yang berpuasa itu bukan sekadar dia menahan diri daripada makan dan minum, tetapi mestilah dia menjaga adab-adabnya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan ibadat puasa itu, atau perkara yang boleh menjejaskan pahala ibadat puasa itu. Oleh demikian, bukan sekadar menahan perutnya sahaja, bahkan hendaklah dia menahan keseluruh panca inderanya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya dan kemaluannya. Janganlah ia gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana barangkali sahaja seseorang itu berpuasa tapi akhirat nanti dia tidak mendapat apa-apa pun ganjaran, hanyalah sekadar berpenat lapar sahaja. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak mendapat apa pun ganjaran daripada puasanya itu, melainkan hanyalah lapar sahaja. Bahkan berapa ramai orang yang bangun pada waktu malam, dia tidak mendapat apa-apa pun ganjaran daripada bangun malamnya itu, melainkan hanyalah mengantuk sahaja. Oleh demikian, segala adab-adab dan tata cara yang disebutkan oleh para ulama hendaklah kita ambil berat dan kita amati. Begitu juga segala perkara yang disebutkan sebagai imbuhan dan ganjaran kepada orang yang berpuasa ini, kita boleh rujuk dalam kitab-kitab para alim ulama, boleh rujuk dalam hadis-hadis Nabi SAW, supaya ianya dapat menjadi suntikan dan motivasi kepada kita dalam usaha kita mempertingkatkan nilai ibadah puasa kita. Mungkin tahun yang lepas kita berpuasa dengan kadar puasa orang biasa-biasa, maka pada tahun ini dan tahun mendatang kita upgradekan puasa kita sehingga menjadi pada tahap puasa orang yang khawas ataupun orang yang khusus, bahkan boleh jadi sampai kepada tahap yang lebih tinggi yang disebutkan puasa khawasul khawas, orang yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kelebihan bagi orang yang berpuasa ialah puasa merupakan sebab sa'adah ataupun sebab kebahagiaan dan sebab kegembiraan seseorang itu. Ini disebutkan dengan jelas dalam hadis Nabi SAW, lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi seseorang yang berpuasa itu, yakni yang berpuasa bersungguh-sungguh, dia akan mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah ketika mana dia berbuka puasa, bila mana berhadapan dengan nikmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah sepanjang hari menahan diri daripada makan dan minum dan mengikut nafsu syahwat, maka ketika itu dibolehkan untuk dia makan dengan perintah Allah, maka itu satu kegembiraan buat dia. Begitu juga kegembiraan yang lebih besar lagi ialah gembira tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal amal soleh, dan di antara amal soleh itu ialah ibadat puasa, puasa yang sempurna yang tidak ada cacat cela, maka seseorang itu akan berbahagialah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadat puasa ini mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya, orang yang berpuasa ini antara keistimewaannya ialah daripada bau mulutnya yang busuk itu boleh membuatkan Allah Ta'ala redha dan kasih kepadanya. Berbeza dengan manusia, kalau kita bertemu dengan sahabat-sahabat ataupun keluarga kita, mulut berbau, mungkin kita akan menjauhkan diri daripadanya. Tetapi sebaliknya, Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Nescayalah bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah ataupun lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau haruman kasturi. Ini kerana apa? Seseorang itu tidak makan dan tidak minum, maka hasil daripada perutnya yang kosong itu mengeluarkan satu bau yang busuk. Oleh kerana itulah, mana bau itu hasil daripada ibadat puasa, maka ianya membuatkan Allah SWT sayang dan kasih kepadanya, kerana perkara tersebut lahir daripada ibadat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan puasa seperti mana yang diamalkan oleh para anbiya, para sahabat dan salafun salih. Moga-moga puasa ini benar-benar memberikan ganjaran berlipat kali ganda kepada kita. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.